Bismillah, kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والصدق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali Muzakarah kitab Mutammimatu Al-Ajurumiyati karangan Al-Imam Ar-Ru'aini rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana kita sebut, target untuk bulan ini kita akan baca kitab ni sehingga ke siri 12. Jadi sekarang ni kita siri yang ke-7. Jadi kita akan baca 5 kali lagi dah. Sekarang siri ke-7 kan? 7 8 5 siri lagi insyaAllah dalam bulan ini juga insyaAllah. Jadi kita sambung pembahasan kitab kita. Kita dah sampai pada muka surat atau pada faslun tuqaddarul harakatus salasu fil ismil mudafi ila ya'il mutakallim. Kita dah masuk mengenai al-i'rab at-taqdiri. Isim-isim yang mu'rab maknanya dia bukan mabni, cuma i'rab dia tu dengan cara takdir, berbeza dengan yang sebelum ni kita bincang. Ja'a Zaidun, maratu bi Zaidin, ra'aitu Zaidan. Jadi Zaidan tu berubah secara jelas, secara zahir. Kita boleh dengar perubahan tu. Kalau kita tulis pada kertas, kita boleh tengok perubahan tu. Baris tu berbeza-beza mengikut mahal al-i'rab. Jadi hari ini kita nak belajar perubahan yang berlaku tapi secara takdir. Kita baca tuqaddar al-harakatu as-salasu fil ismil mudafi ila ya'il mutakallimi nahwu gulami wa bani. Okey. Pertama Syekh sebut ditakdirkan harakat yang 3, iaitu ad-dhammah wal fathah wal kasrah. Kita takdirkan harakah yang 3, iaitu ad-dhammah wal fathah wal kasrah fil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim, pada isim yang disandarkan kepada ya al-mutakallim. Dengan syarat apa? Dengan syarat isim itu bukan musanna, bukan jamak. Bukan jamak muzakkar salim. Jadi mesti isim itu mufrad dan bukan jamak, bukan musanna, kemudian disandarkan kepada ya'u al-mutakallim. Contohnya apa? Contohnya gulami, asalnya gulamun. Bila disandarkan kepada ya'ul mutakallim, gulami, hamba saya. Ibnun, bila disandarkan kepada ya'ul mutakallim, jadi ibni. Boleh? Okey. Jadi sebab apa ditakdirkan kat sini? Kenapa kita tak baca ja'a gulamui? Marfu' bil dhammah. Ra'aitu gulamai. Maratu bi gulami. Kenapa mim tu kita tak ubah baris? Kekal dengan baris bawah dalam 3 keadaan, sama ada marfu', mansub ataupun majrur. Alasannya ialah bila ada ya'ul mutakallim di belakang, maka ya'ul mutakallim itu menuntut huruf sebelumnya itu berbaris bawah. Sebab ya ni sesuai dengan baris bawah. Jadi baca gulami. Okey. Bila dah baris bawah, tak bolehlah jadi marfu' pula dengan dhammah bila mana jadi fa'il. Contoh ja'a gulamui, dah kamu sebut tadi bagi bawah sebab nak raikan ya kat belakang. Sekarang ni dah letak bagi dhammah pula.
Boleh ke satu huruf tu terima 3-4 baris? 2-3 baris tak boleh. Dia boleh terima satu baris sahaja. Jadi kat sini kita terima satu baris je lah. Mim tu baris bawah. Sebab meraihkan ya di belakang, ya'ul mutakallim. Lepas tu masuk ja'a ke, masuk ra'aitu ke, mim tu kita tak ubah lah. Kita tak sebut lah. Kita tidak sebut lah ja'a gulamui. Ra'aitu gulamain, tak adalah. Sebab apa? Mim tu satu. Bila dia satu, dia tak boleh terima 2-3 baris. Nak sebut lagu mana? Contoh kita sebut mi dengan mu, nak sebut serentak, boleh? Mana boleh? Jadi kita raikan apa dia nama mim tu dengan baris bawah bagi meraikan ya tu lah. Boleh tak? Okey. Jadi kalau kita sebut ja'a gulami itu fa'il. Hukum fa'il marfu' dengan dhammah sebab dia isim mufrad. Cuma dhammah apa? Dhammah muqaddarah ditakdirkan di mana? Muqaddaratun fi akhirih, pada mim tu, pada huruf akhir. Begitu juga gulamai, ra'aitu gulami. Jadi gulami maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi fathah sebab dia isim mufrad. Fathatun muqaddaratun ala akhirih. Mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Terus wa fis ismi al-mu'rab wa fil ismi al-mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimah. Juga ditakdirkan harakah yang 3 iaitu dhammah wal fathah wal kasrah pada apa? Pada isim yang mu'rab. Maknanya dia bukan mabni, dia mu'rab. Alladhi akhiruhu alifun lazimah, yang mana di akhirnya huruf alif yang apa? Yang lazimah. Alif yang lazimah maknanya yang tak boleh, huruf alif yang kekal, yang tak boleh dihilangkan daripada perkataan tu. Sebab apa kita takdirkan bila alif di belakang? Sebab alif ni tak boleh terima baris. Alif ni tak boleh terima baris. Okey. Contoh nahwu al-fata. Jadi belakang sekali tu ialah alif, cuma ditulis dalam bentuk ya. Wal mustafa, belakang tu alif, cuma ditulis dalam bentuk ya. Kalau belakang tu ya, kita baca mustafi. Al-fati, kita baca al-fatah. Bila mana kita baca al-fatah, al-mustafa, itu dalil belakang tu alif, cuma ditulis dalam bentuk ya. Tak. Wa Musa, Nabi Musa AS. Itu contoh-contoh bagi ma'rifah. Wa hubla ni nakirah. Tak, contoh bagi nakirah. Okey. Wa yusamma maqsuran, dan dinamakan sebagai maqsur. Isim ini, isim yang ada alif lazimah di belakang ni dinamakan sebagai maqsur. Al-ismul maqsur, isim yang maqsur. Sebab apa nama isim maqsur? Sebab maqsur ni maknanya dikurangkan. Apa yang dikurangkan daripada isim ni? Dikurangkan daripada dimatkan. Dia berbeza dengan sahra. Sahra dipanjangkan, sahra. Kat sini larang daripada dipanjangkan. Maka baca Mustafa, Musa, gitu je. Boleh? Ataupun alasan lain ialah dinamakan sebagai maksur, iaitu dengan makna kurang ataupun dikurangkan. Tak, kerana ianya kurang pada sudut zahirnya harakah. Jadi kat sini harakah tidak terzahir lah, jadi kurang pada sudut tu. Al-fata jaa, al-fata maratu, bil fata ra'aitu, al-fata, pakcerah lagu tu. Boleh tak? Tu. Jadi isim yang maksud juga ditakdirkan 3 harakah padanya. Boleh?
Jadi ja'al fata. Al-fata kita nak i'rab apa? Afa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakat bi mana'a min zuhuriha as-siqal. Mana'a min zuhuriha as-siqal, sebab berat. Okey, terus baca. Wa tuqaddar dhammatu wal kasratu fil ismi al mu'rabi alladhi akhiruhu ya'un lazimah maqsurun ma qablaha nahwu al qadi. Kemudian ditakdirkan. Ini bukan ditakdirkan 3 harakah, malah 2 sahaja. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal kasrah, ditakdirkan dhammah dan juga kasrah. Fil ismil mu'rab, pada isim mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimah, yang mana di akhirnya ada ya yang lazimah, ada ya yang lazimah, maqsurun ma qablaha, yang mana sebelum ya itu berbaris bawah. Jadi maqsurun ma qablaha ma qabla al-ya al-lazimah tu. Jadi sebelum ya al-lazimah ada baris kasrah, baris kasrah. Contoh nahwu al-qadi. Al-qadi isim mu'rab yang akhirnya ada ya al-lazimah, dan sebelum ya tu berbaris bawah, iaitu dad di bagi bawah. Wada'i, sebelum ya tu ada bagi bawah, iaitu pada huruf ain, dan begitulah seterusnya. Jadi pada isim yang begini tu yang ditakdirkan hanya pada 2, iaitu pada dhammah. Contoh ja'al qadi, kita tak baca ja'al qadiyu, ja'al qadi. Lepas tu pada kasrah marartu bil qadi, kita tak baca marartu bil qadiyi. Tapi ketika mana ianya menjadi maf'ul bihi ataupun mansub, maka kita baca ra'aitu al qadiya. Ya tu kita zahirkan huruf baris, sebab padanya ada kerenganan lah, pada atas ni ringan. Ra'aitu ad-da'iya, ra'aitu al-murtaqiya, wa yusamma manqusan, dan isim ini dinamakan sebagai isim manqus. Isim manqus. Sebab apa manqus? Manqus ni satu zat yang dikurangkan. Dinamakan dengan isim manqus sebab lam dia dibuang ketika mana ada tanwin. Kalau tak dalam syarah tu dia ada bagi contoh. Al-qadi itu kalau ada alif lam lah. Kalau ada alif lam, bila ada alif lam tak ada tanwin kat belakang, maka bunyinya al-qadi. Tapi kalau kita buang alif lam, bunyinya ialah qadin. Qadin. Tu. Kalau nak sebut asal kepada qadin, begini. Asalnya qadiyun, macam Zaidun lah. Qadiyun. Jadi qaf alif ya, qaf alif dad ya. Belakang tu ada tanwin. Bila ada tanwin, qadiyun bunyi dia. Qadiyun, qadiyun. Boleh. Jadi belakang sekali tu ada nun yang mati, tanwin kita panggil. Boleh. Qadiyun. Qadiyun. Ya tu hidup tak? Di yun. Yun tu baris dhammah tu kita buang. Sebab apa? Berat. Berat. Baris dhammah pada ya berat, kita buang. Bila buang maka bunyinya begini. Qadin. Sebab apa panjang tu? Sebab ya tu mati. Lepas tu kat belakang tu nun tanwin tadi tu juga mati. Qadin. Bila bertemu 2 sakin, kita buang ya. Ya yang kita buang tu ialah lam. Lam kalimah. Sebab qadi atau wazan fa'il. Fa'ilun qadiyun. Jadi kita buang ya, mana kita buang lam. Boleh. Jadi bila kita buang bunyinya qadin, ada tanwin kat belakang. Qadin, ya tu dah buang. Lepas tu nun tu pula kita buang dan kita gantikan dengan baris. Jadi tadi kalau kita buang
tanwin, asalnya qadin, kita buang ya bunyinya qadin, kita buang tanwin bunyinya qadi. Gitu. Lepas tu hak bunyi qadin tu celah mana? Nun tu yang kita buang tadi tu, yang kita anggap dia sebagai tanwin tu, kita gantikan dengan baris. Jadi qadi, letak satu baris lagi bawah tu jadi qadin. Boleh? Jadi sebagaimana yang telah saya terangkan, yang kita buang ialah apa? Ialah huruf lam. Fa'ilun, qadiyun. Fa'ilun ada lam pada qadiyun, pada qadin, mana lamnya hilang dah, dibuang. Sebab apa dibuang? Nak lari daripada dua sakin. Maka sebab dibuangkan lam tu lah, tak, lamul kalimah tu dibuang, sebab tu nama mangkus, kurang. Ataupun alasan lain dinamakan mangkus sebab apa? Sebab dia kurang padanya sebahagian harakah. Maknanya pada dhammah dan juga kasrah kita takdirkan ja'al qadi, tak baca ja'al qadiyu. Maratu bil qadi, tak baca bil qadi, maka kurang kat situ. Kurang sudut apa? Kurang pada sudut terzahirnya harakatul dhammah dan juga kasrah. Mudah je. Tu. Bismillah. Nahwu contoh yang diberi, yauma yad'u ad-da'i. Yauma yad'u ad-da'i. Okey, jadi yad'u tu fa'il. Dan ad-da'i dalam Quran sebut ad-da'i, tak ada ya. Tu. Ni akan dibelajar dalam babul waqaf. Ala kulli hal asalnya memang ada ya lah, asalnya memang ada ya. Da'i. Jadi da'i tak isim apa? Kita sebut isim mangkus. Isim mangkus, adik-beradik qadi, da, al-murtaqi, tak. Dan kat sini dia berada selepas fa'il, maka di'rabkan sebagai fa'il. Jadi ad-da'i ialah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fil ya'. Ad-da'i ialah fa'il yang marfu'. Marfu' dengan apa? Dengan dhammah. Sebab apa? Dia isim mufrad. Mana dhammahnya? Muqaddaratun fil ya', ditakdirkan pada ya'. Tak boleh sebut yauma yad'u ad-da'iyu, tak boleh. Sebab apa kita takdirkan tu? Sebab al-istithqal. Al-istithqal maknanya berat. Berat ya itu untuk menerima baris. Jadi kalau baca yauma yad'u ad-da'iyu tak boleh. Salah. Sebab apa? Arab kata berat. Ya tu menerima baris. Contoh kedua, wa muhti'ina ila ad-da'i. Wa muhti'ina ila ad-da'i. Jadi ad-da'i jadi majrur sebab ada ila sebelum. Tak, kenapa tak baca da'i? Sebabnya itu isim yang mangkus. Bila isim mangkus, kita takdirkan dhammah dan juga kasrah. Kat sini kita takdirkan kasrah. Jadi kalau nak i'rab ad-da'i ialah majrurun bi ila wa alamatu raf'ihi ataupun wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun fil ya'. Dan sebab apa tidak zahirkan baris? Sebab berat. Ya berat kalau terima baris dhammah, juga berat kalau terima baris bawah. Wa tazharu fihi al-fathatu li khifatiha nahu ajibu da'i Allah. Dan terzahir padanya, pada isim yang mangkus itu al-fathah. Sebab apa terzahir? Li khifatiha, li khifatil fathah. Fathah ni ringan. Tak. Mudah nak sebut kalau bagi atas ni. Ba ringan. Tak. Ja mudah. Disebabkan ringan maka dia terzahir. Dia terzahir. Contohnya ajibu da'i Allah. Jadi da'i Allah tu da'iya mudhaf dan itu maf'ul, Allah maf'ul bi, Allah mudhaf ilaih. Jadi da'iya tu jadi maf'ul bihi bagi ajibu. Jadi kalau nak i'rab da'iya apa dia? Maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun ala akhirih. Sebab apa zahir kat sini? Sebab khifah, sebab dia ringan. Boleh? Okey, selesai.
Wa tuqaddar ad-dhammatu wal fathatu fil fi'l al-mu'tal bil alif. Jadi kalau tengok, kalau kita nak buat ringkasan, kita ada 3 jenis isim lah. Pertama, isim yang disandarkan kepada ya'ul mutakallim. Yang kedua, isim yang kita panggil sebagai isim mangkus. Dan isim yang ada ya lazimah di belakang, yang mana sebelum ya tu berbaris bawah. Yang ketiga, kita ada isim maqsur. Dua daripadanya ditakdirkan 3 harakah, iaitu isim yang apa dia? Maqsur, Musa, Isa, dan juga isim yang disandarkan kepada ya'ul mutakallim. Adapun satu lagi iaitu al-ismu al-manqus, ditakdirkan pada dia 2 harakah saja, iaitu al-dhammah dan juga al-kasrah. Adapun al-fathah dizahirkan li khifatiha. Mudah je insya-Allah. Ni benda dah belajar dah ni kalau perasan. Masa matan jurumiyah, sebab tu pentingnya ulang kaji penting sangat ulang kaji. Sebab kalau kita ulang kaji ni, benda yang kita ulang kaji tu sekali pun boleh jadi kita anggap lupa, tapi bila kita belajar balik dia dia masuk. Sebab apa? Pernah ulang kaji dulu, jadi teringat balik. Berbeza kalau orang sekadar belajar ataupun ulang kaji, dia beratlah. Dia akan jadi macam belajar baru, macam tak pernah jumpa benda ni. Inilah dalam hidup dia baru jumpa. Padahal mungkin dah belajar pada start. Lepas tu sebelum ni dah ulang kaji, daurahkan kitab matan jurumiyah. Sebelum tu lagi mungkin dah belajar dengan ustaz-ustaz yang lain. Tapi sebab tak ulang kaji, dia akan hilang. Ilmu agama begitu, dia bukan ilmu agama je, semua ilmu lah. Tu. Kawan tu ambil jurusan contohlah komputer di universiti. Keluar daripada tu, dia tak buat dah kerja tu, tak syagal dengan main komputer, kerja yang berkait dengan komputer lah. Businessman. Lepas tu ada orang lain pula tolong uruskan bahagian komputer apa semua, lama-lama hilang lah. Dia akan jadi mahir berniaga pula. Tu. Jadi ulang kaji ni sangat penting. Macam saya sebut sama, 2 orang pelajar yang sama, kecerdikan IQ dia, belajar dengan ustaz yang sama, tempat yang sama, tapi salah seorang daripadanya berjaya dengan baik, salah seorang lagi dia agak keliru, dia mabuk-mabuk gitu. Dia tak konsisten, tak berapa nak comel molek kefahaman dia. Sebab apa? Bezanya ialah seorang murajaah, seorang lagi tak murajaah. Jadi belajar mesti ada ulang kaji. Tak perlu banyak. Kadang-kadang kita tengok di Facebook kawan kita tu, tak tahulah, dia share saja, boleh jadi untuk orang lain dengar, dia tak dengar pun. Dia dengar 2-3 je, lepas tu dia ulang kaji apa yang dia belajar tu. Yang tu yang terbaik. Tak belajar 2-3 guru, ulang kaji apa yang belajar itu yang lebih baik. Bukan belajar dengan ustaz ni buat kelas, ustaz tu buat kelas, ustaz tu buat kelas, ustaz tu ustaz Mesir, ustaz tak Mesir, ustaz Endon, ustaz tak Endon. Ikut belaka. Ikut belaka, semangat. Lah satu kitab pun dia tak ulang kaji balik. Jadi macam tak ada faedah lah. Itu saya ulang banyak kali tu, penting sangat. Mesti ulang kaji. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal fathatu fil fi'l al-mu'tal bil alif nahwu Zaidun yakhsha wa lan yakhsha. Kemudian ditakdirkan ad-dhammah dan juga fathah pada fi'il yang mu'tal. Apa dia fi'il mu'tal? Fi'il yang sakit. Mana ahadu usulihi harfu illah. Dalam sarah kita dah belajar. Dan salah satu daripada huruf usulnya huruf illah. Kat sini mu'tal bil alif nahwu Zaidun yakhsha. Yakhsha belakang tu ialah alif. Tak. Wala yakhsha belakang tu juga alif. Jadi kat sini Zaidun yakhsha fi'il mudhari' marfu'. Sebab sebelumnya tidak ada lan, tidak ada lam, tidak ada adatul jazmi, tidak ada adatul nasbi, maka dia marfu' lah. Cuba marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah muqaddarah. Tu boleh.
Sebab apa tak boleh terima sebab apa kita takdirkan? Sebab belakang tu alif. Alif ni kita sebut ta'adzur. Mustahil boleh terima baris. Walai yakhsha. Tu. Sebelum yakhsha tu fi'il yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu, tidak ada waw nun alif nun di belakang. Tak, dia macam yadribu lah. Cuma kat sini ada lan sebelum. Kalau yadribu jadi lan yadriba. Kalau kat sini lan yakhsha, kekal macam tu. Kita tak ubah baris pada sudut zahir lah. Kerana apa? Kerana ianya fi'il mudhari' yang mu'tal bil alif. Ya. Maka kat sini kalau nak i'rab, yakhsha tu mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah. Cuma fathah tu muqaddarah, ditakdirkan. Kalau pada yadribu, lan yadriba, dizahirkan. Tapi kat sini sebabkan alif kat belakang, alif tu apa ya, tata'azzar ataupun yata'azzar qabulu al-harakah. Alif tu tak boleh terima baris. Haram terima baris. Boleh? Okey. Adapun kalau majzum, tak, yakhsha marfu'. Sebab tidak ada lam, tidak ada lan. Lan yakhsha mansub sebab ada lan. Kalau majzum, mudah je. Kita buang alif tu. Kita buang huruf illah kat belakang tu. Jadi lam yakhsha, buang. Okey. وتقدر الضمة فقط في الفعل المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي. Dan ditakdirkan dhammah sahaja pada fi'il yang mu'tal dengan waw ataupun dengan ya. Contoh nahu yad'u, da'a yad'u. Jadi fi'il mudhari' ni mu'tal bil waw sebab belakang sekali ialah waw. La fi'il ialah waw. Wa yarmi, ini fi'il mudhari' yang mu'tal bil ya. Rama yarmi, tawazan yaf'ilu. Asalnya yarmiu, tapi berat disebut yarmi. Okey, yang ini kita takdirkan pada dhammah sahaja. Makna Zaidun yad'u, tak baca yad'u. Zaidun yarmi, tak baca yarmiu. Tak. Tu. Tapi kalau dia tu fathah, contoh ada lan sebelum, tak ada ataupun ada an sebelum, maka kita apa? Mansubkan dia dengan fathah yang zahirah, yang jelas. Wa tazharul fathatu nahu lan yad'u. Jadi waw tu bagi atas, lan yad'u, zahirkan. Kita tak baca lan yad'u, tak, kita zahirkan lan yad'u. Yarmi, lan yarmiya, kita zahirkan. Yarmiya, tak baca yarmi, kita baca lan yarmiya. Kalau jazam sama macam tadilah. Sama macam yakhsha. Lam yad'u, kita buang wawul illah, tak huruf illah. Lam yarmi, kita buang ya tu. Jadi mudah je. Fa'il mu'tal ni sama ada dengan alif ke kat belakang, waw ke ya ke. Kalau majzum memang dengan buang huruf illah lah, dengan buang huruf illah. Tinggal lagi perbezaan kalau dhammah. Kalau dhammah pun semua sekali ditakdirkan. Yakhsha, yad'u, yarmi. Tak, beza pada sudut apa? Pada sudut fathah. Kalau fi'il yang mu'tabil alif yakhsha, maka kita baca lan yakhsha. Kita tak buang ya satu, lepas tu ya tu kita alif tu kita tak bagi baris ke atas. Tapi kalau pada yad'u yarmi, kita zahirkanlah lan yad'u wa lan yarmiya. Boleh? Cuba respon sikit. Dah tengok dalam syarah tu dia ada alasan belaka dah tu. Kalau nak baca susah jadi lambat lah. Asrar, rahsia. Kenapa yang ni tak boleh terima, kenapa yang tu boleh terima pula, apakah perbezaan tu, ada belaka dalam syarah. Tapi ummahatul masail ialah kita faham baris tu. Rahsia dia tu kita boleh baca lah. Hari demi hari kita akan faham. Tu. Dan perkara itu tak sesuai pun dibawa pada peringkat yang awal. Nanti pening. Kita duk bengong lagi. Lan yad'u ke lan yad'u baca. Tiba-tiba ustaz tu datang beritahu sebab apa yad'u ni
kita baca la yad'uwa. Tapi pada yakhsha kita baca la yakhsha, tak baca la yakhsha sya'a. Tak pusing ke sana, pusing ke sini, syarah dia punya perbezaan, akhir sekali mabuk. Benda yang tak difaham pun tak faham dah. Jadi sebab tu dalam mengaji ni kita kena panjang masa dan sabar banyaklah. Bila baca matan tu cuba fahami matan tu dulu. Jangan kalut nak baca syarah. Kalau baca syarah jangan kalut nak baca hasyiah. Kecuali dah ada asas yang agak kuat, bolehlah tengok-tengok jeling-jeling kat bawah tu. Kalau mula-mula nak mengaji dah main tengok bawah tu, memang mabuk lagu tu je lah. Memang jadi pening. Akhir sekali benci pada ilmu. Sebab apa? Cara tak kena. Ni yang disebut oleh Syekh Sa'id Fudah dan ramai lagi lah ulama', antaranya Syekh Sa'id Mamduh. Kata pelajar yang pemula, mubtadi' ni jangan sekali-sekali baca hasyiah. Hasyiah ni dia nak main kritik-kritik dah. Faham tak? Dalam fiqh, dalam kitab-kitab yang lain sekalipun, kadang-kadang kritik pada sudut susunan ayat. Ibarat benda makna tu dah sampai, tapi kamu ayat kamu ni kurang comel. Kalau kamu sebut lagu ni lebih comel. Kita yang atas pun tak faham masalah dia tu, main nak ayat tu ayat ni. Benda tu menarik sangat sebenarnya, tapi dia kena kerah otak. Kena kerah otak. Allah Rabbi. Ilmu nahwu ni kuat. Ilmu nahwu ni terbina atas qawaid aqliyah. Sangat kuat. Setiap persoalan tu ada jawapan dia. Kenapa yang ni majzum dengan buang ya, yang ni tak buang ya? Tu hak ni ada belaka. Okey, baca sikit lagi. Wal jazmu fi thalathah bil hadfi kama taqaddam. Dan jazam fi thalathah, pada ketiga-tiganya. Apa dia tiga-tiganya tu? Pada fa'il yang mu'tal, sama ada bil alif atau bil waw atau bil ya, semua sekali dengan hadaf. Kama taqaddam fi babi ma'rifati alamatil i'rab. Boleh? Lepas tu dalam syarah tu ada sebut khilaf tu. Khilaf ni tak payah baca lah. Yang penting kita faham muktamad dulu. Dalam fiqh pun begitu. Dalam fiqh pun begitu. Tak payah nak gopoh belajar fiqh muqaran. Sekali mabuk lagu tu je. Fiqh muqaran ni fiqh perbandingan. Mazhab ni sebut lagu ni, mazhab ni sebut lagu ni. Sekali tak mahir walaupun satu mazhab. Sehingga diceritakan Syekh Taharayan rahimahullah baru wafat dalam tahun ni, tahun lepas. Ini taiko lah dalam mazhab Maliki. Dikatakan beliau ni menguasai dengan sangat-sangat baik semua masail yang berkait dengan mazhab Maliki. Selepas beliau mengajar rasanya fiqh muqaran di jamiah, dia punya zihin tu jadi tersyatut. Mana kalau orang tanya pun dia kena rujuk balik untuk kepastian. Sebab apa? Bila dah bermain dengan terlalu banyak akwal, pandangan ulama', maka dia akan jadi lagu tu. Ada ulama' yang jenis, tapi ada je ulama' yang jenis apa? Sangat mahal yang empat mazhab, mana tak terkeliru. Oh, tu masya-Allah lah, memang dahsyat sungguh. Kita dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar Ramli pun dah mabuk dah. Mana dah. Tahu pandangan ni ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Ramli. Yang mana Imam Ramli, yang mana Ibn Hajar, tak ingat-ingat. Tapi ada ulama' yang jenis diberikan keistimewaan daripada Allah Ta'ala, bukan sekadar mazhab yang satu, mana empat mazhab tak terkeliru. Oh, tu masya-Allah lah. Ajib. Faslun, selesai. Kita masuk perbahasan. Kita start 7.30 dah. Berapa 8.10. Kita masuk perbahasan al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu'u minas sarfi. Kita baca sikit lah. Apa al-mamnu' minas sarf? Isim. Dia isim. Cuma dia al-mamnu', dilarang daripada sarfi. Apa as-sarfi ni? As-sarfi ni dua, sama ada tanwin ataupun baris bawah. Jadi isim-isim yang kita nak bincangkan ni ialah isim-isim yang tak boleh terima baris bawah sama sekali, dan juga tak boleh terima tanwin sama sekali. Boleh? Jadi faham, bila sebut isim yang mamnu' minas sarf, kita faham isim tu dilarang daripada terima dua benda. Pertama tanwin, yang kedua apa? Bagi bawah. Contoh Ahmadu. Ja'a Ahmadu. Tak boleh baca Ja'a Ahmadun.
tak boleh dengan tanwin. Berbeza salah, ja'a salahun, ja'a zaidun, tak ada masalah. Yang kedua, tak boleh terima baris bawah. Maratu bi ahmada. Kalau salah, maratu bi salahin, mafi muskilah. Maratu bi zaidin, tak ada masalah. Tapi kalau ahmadu, mesti maratu bi ahmada. Dia akan jadi mansub dengan fathah, ataupun dia akan jadi majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah. Sekejap. Pusing kipas ya. Ngantuk mata weh. Tak. Okey, baca. Faslun al-ismu alladhi la yansarifu ma fihi illatan min illalin tis'in. Fasal yang baru. Isim yang tidak yang sarif. Tak. Ialah ma. Ialah isim yang. Jadi ma tu khabar. Al-ismul ladzi la yansarif ma, gitu. Isim yang mamnu' min as-sarf ialah ma, isim yang fihi pada isim tersebut illatan, dua illah, min ilalin tis'in, daripada 9 illah. Daripada 9 illah. Okey, sebelum saya masuk, saya nak terang dulu. Sebab apa isim kat sini jadi mamnu' min as-sarf? Dengar dulu. Sebab apa isim kat sini tak diterima tanwin, dalam masa yang sama tak diterima baris bawah. Sebab isim kat sini menyerupai fa'al. Menyerupai fa'al. Bila dia menyerupai fa'al, maka dia ambil hukum fa'al. Fa'al boleh terima tanwin tak? Daraba, boleh baca darabun, tak boleh. Maka isim pun tak boleh. Isim ini pun tidak boleh terima tanwin. Fa'al boleh terima baris bawah tak? Tak boleh. Fa'al tak diterima baris bawah. Maka isim kat sini pun tak diterima baris bawah. Jadi disebabkan isim. Ini banyak dalam nahwu yang banyak benda ni. Hak ni serupa dengan ni. Hak ni serupa dengan ni. Bila ni serupa dengan ni, dia ambil hukum dia. Tak, ni banyak dalam nahwu banyak. Jadi disebabkan isim-isim ini menyerupai fa'al, maka dia ambil hukum fa'al pada sudut tak diterima tanwin dan juga tak diterima baris bawah. Selesai. Satu. Kedua, orang tanya, Ustaz, apakah persamaan isim-isim ini dengan fa'al? Ni agak tak susah mana pun. Tapi kena find elok lah. Okey, fa'al. Kita terang dulu. Fa'al, dia tu ialah cabang. Dia cabang. Cabang pada sudut apa? Dua benda. Pertama, dia tu cabang kepada masdar. Contoh, daraba. Asalnya ialah ad-darbu. Kita belajar saraf kan. Asal perkataan ialah masdar. Ikut satu pandangan lah. Aduh, letih weh. Kalau ikut pandangan yang lain, tak. Kalau ikut pandangan yang lain, dia apa? Asalnya daripada fa'al tak? Perkataan. Ala kuliah kita ikut pandangan yang Basrah tak silap. Asal kepada perkataan ialah apa dia? Masdar. Jadi bila asal masdar, maka fa'al itu cabang lah. Daraba asalnya ad-darbu. Qatala daripada al-qatlu, daripada masdar al-qatlu. Akala, fa'al akala daripada al-aklu. Tak? Itu satu cabang. Cabang yang kedua, fa'al ni, dia memerlukan. Memerlukan apa? Dia memerlukan orang lain untuk difahami akan dia. Contoh ja'a. Ja'a saja-saja. Kalau kita kosongkan daripada fa'il, boleh tak? Ada faham tak? Tak faham. Ja'a tu makna telah datang. Siapa dia telah datang?
mesti ada fa'il dia. Jadi ja'a Zaidun. Tak barulah kita faham telah datang oleh Zaid. Maka fa'il perlu kepada apa? Fa'il. Jadi dia itu memerlukan. Bila memerlukan itu sendiri adalah cabang kepada tidak memerlukan. Asal sesuatu tidak memerlukan. Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu. Kita ni cabang. Sebab tu kita perlu kepada Allah. Jadi kat sini pun samalah. Tak. Isim. Apa nama? Fa'il. Fa'il. Ianya memerlukan isim. Untuk memberi kefahaman. Ja'a saja tak boleh. Mesti sebut Ja'a Zaidun. Daraba saja seekor-seekor. Tak boleh. Mesti daraba Zaidun. Tak mesti ada fa'il dia. Tak. Dan memerlukan itu, al-ihtiyaj itu cabang kepada adamu al-ihtiyaj. Memerlukan itu cabang kepada tidak memerlukan. Selesai. Jadi pada fa'il ada dua cabang. Ada dua cabang. Far'iyatan. Tak. Cabang yang pertama apa tadi? Dia tu ialah cabang kepada masdar. Yang pertama. Yang kedua, ianya memerlukan kepada isim untuk difahami. Ja'a saja tak boleh. Mesti sebut Ja'a Zaidun. Mesti ada fa'il. Maka memerlukan itu cabang kepada tidak memerlukan. Boleh? Okey. Isim-isim yang kita nak bincang ini, dia juga ada dua alamat cabang. Tu. Satu cabang kembali kepada lafaz. Satu cabang. Satu farak. Tak, satu farak kembali kepada makna. Okey. Jadi persamaan antara contohnya apa kita sebut sebagai contoh Umar. Ja'a Umaru. Umar ni dia ada dua cabang kat dia. Pertama, dia tu alam. Alam ni nama lah. Nama-nama ni cabang kepada yang asal. Iaitu yang tiada nama. Kita lahir-lahir tak ada nama. Jadi asal kita ni tak ada nama. Lepas tu 7 hari baru diberi nama Umar. Maka alam tu, nama tu cabang kepada tidak ada nama. Boleh? Asal kita tidak ada nama, barulah ada nama. Jadi bila ada nama tu cabang lah. Okey. Yang kedua, Umar cabang kepada lafaz lain iaitu Amir. Lafaz Amir diubah menjadi Umar. Lepas ni kita akan bincang. Lafaz Amir diubah menjadi Umar. Jadi Umar cabang kepada perkataan Amir. Boleh? Jadi pada Umar ada dua cabang. Sebagaimana pada fa'il ada dua cabang. Jadi kalau perasan, cabang yang ada pada fa'il dan dua cabang yang ada pada fa'il dan dua cabang yang ada pada Umar ini ialah cabang yang berbeza. Boleh? Tak. Jadi ulama' nahwu dia tak pandang pada sudut khususu al-fara' tu. Tak pandang pada sudut cabang itu bil khusus. Tak. Tapi dia pandang pada sudut cabang bil umum. Jadi pada fa'il ada dua cabang. Isim ni ada dua cabang. Khalas. Sama lah tu dua cabang. Jadi maka isim tu ambil hukum fa'il. Walaupun cabang pada isim ni tak sama dengan cabang yang ada pada fa'il. Tak samalah. Sebab tadi kita sebut fa'il ni perlu pada isim untuk difahami. Kalau isim dia tak perlu pada fa'il. Zaidun qa'imun, dua isim, tak perlu pada fa'il untuk difahami. Tak, dua isim Zaidun qa'imun, tak perlu pada fa'il untuk difahami. Jadi cabang lain-lain. Cabang lain-lain. Ala kulli hal ada dua cabang. Pada sudut itu sahaja dipandang. Kemudian disamakan. Bila disamakan maka isim tu ambil hukum fa'il. Boleh tak? Dalam syarah pun ada sebutlah. Okey, faslun. Al-ismu alladhi la yansarifu ma fihi illatan min ilalin tis'in. Isim yang tidak boleh menerima tanwin dan juga tak boleh terima baris bawah yang kita panggil al-mamnu' min as-sarf ini ma, iaitu isim yang fihi padanya pada isim tersebut illatan, dua illah, dua penyakit. Illah ni dua penyakit lah. Min ilalin tis'in, daripada 9 penyakit. Dia akan bincang 9 penyakit tu. Awahidatun taqumu maqamal illatan. Ataupun isim itu ada satu sakit. Tak. Tapi sakit kronik. Yang mana memandai dengan satu sakit tu dia
boleh cover banyak penyakit. Macam COVID lah. Tak. Walaupun satu penyakit, tapi seolah-olah banyak penyakit yang ada pada seseorang tersebut. Boleh? Bila sakit besar ini, maka dia tu dianggap sebagai dua penyakit. Boleh tak? Kau jadi tak faham balik bila terang lagu tu. Ala kulli hal, dia punya ringkasan dia. Al-mamnu' min as-sarf sama ada isim itu ada dua penyakit, dua illah lah kita sebut. Nak sebut penyakit tak sesuai. Dua illah. Ataupun ada satu illah, yang satu illah tu qama ataupun taqumu maqaman illatan. Satu illah, tapi seolah-olah padanya ada dua illah. Kita akan terang lepas ni. Tu. Wal ilalu tis'u hiya jam'u. Kemudian Syekh sebut apakah illah yang 9 tersebut. Secara ringkas dulu lah ni. Hiyal jam'u. Pertama jamak. Pertama jamak. Jadi jamak ni cabang kepada satu. Kan illah tu. Illah ni makna sakit lah. Sakit ni sebab dia cabang. Sebab apa dia cabang? Sebab jamak. Kenapa jamak tu cabang? Sebab asalnya satu, dua. Bila jamak ni cabang. Wa waznul fi'il. Wazan fi'il. Itu cabang kepada wazan isim. Sepatutnya bila isim, ikut wazan isim lah. Kenapa nak ikut wazan fi'il pula? Wal adlu. Ni cabang kepada al-ma'dulu anhu. Macam tadi. Amir. Umar. Tak. Dia tu cabang kepada Amir. Zufar. Asal ataupun cabang kepada Zafir. Wa ta'nith. Perempuan. Cabang kepada lelaki. Sebab ketua-ketua ni lelaki. Perempuan ni apa? Bukan ketua. Tak. Itu hakikat dalam Islam begitulah. Lepas tu orang kafir punya kerja tu, dia orang punya pasal lah. Nak jadikan wanita ni ambil pekerjaan orang lelaki. Akhir sekali orang lelaki pun tak ada kerja. Dah. Sampai satu masa macam Habib Abu Bakar ada disebut. Boleh jadi satu masa nanti lelaki pula. Buat apa? Rusuhan. Minta disamakan hak-hak kami. Kenapa lebihkan wanita? Tak. Kami nak hak kami juga sebagai seorang lelaki. Terbalik kok habis dah. Dunia ini. Wa ta'arif. Wa ta'arif. Kita tak menafikan lah. Setiap orang tu ada peranan. Tapi bila orang perempuan ambil peranan lelaki, lelaki ambil peranan orang perempuan, dia akan jadi terbalik kok. Okey, wa ta'arif. Ta'arif ni ma'arifah lah. Ma'arifah. Cabang kepada nakirah. Tak. Cabang kepada nakirah. Sebab asal sesuatu ialah nakirah. Kitabun. Pasal dia masukkan alif lam. Al-kitabu. Wa tarkib. Tarkib ni apa? Dua perkataan disusun menjadi satu perkataan. Tak. Cabang kepada satu perkataan betul. Tu. Contoh ba'la bakka. Atau hadara maut. Hadara maut. Dua perkataan tu asalnya hadara mautun. Tak. Fa'il. Satu tempat dia yang asalnya dua perkataan lah. Tak. Asalnya dua perkataan. Kemudian digabungkan jadi satu perkataan dan jadi nama tempat di Yaman. Hadara maut. Jadi padanya ada tarkib. Susunan daripada dua perkataan hadara dan maut. Tak. Dan bila tarkib, asal kepada tarkib ialah al-mufrad, al-ifrad. Jadi at-tarkib juga cabang, dianggap sebagai cabang. Kemudian wal alif wan nun az-zaidatan. Tu. Al alif wan nun yang ditambah. Cabang kepada yang tidak ditambah. Wal ujmah. Ujmah ni bahasa asing. Cabang kepada bahasa Arab. Indahum, inda al-usul al-nahwiyin. Atau inda al-Arab. Kemudian wasifah, sifat. Cabang kepada mausuf. Asal ialah mausuf, pemilik sifat. Tak? Kan ada sifat dulu baru ada pemilik sifat. Mesti ada orang dulu pemilik sifat barulah ada sifat tu. Tak? Jadinya asal antara sifat dan juga pemilik sifat ialah pemilik sifat. Pemilik sifat iaitu mausuf, asal sifat ialah cabang. Jadi semua ni ialah penyakit ataupun illah. Sebab apa dia anggap sebagai illah? Sebab ianya cabang. Cabang.
Okey, yajma'uha qaulu syair. 9 ilah ini dihimpunkan oleh satu perkataan penyair, iaitu ijma'. Itu isyarat kepada jamak. Wazin, dan timbanglah. Zin tu maknanya wazan fa'il. Adilan. Adilan tu ialah al-udul tu. Daripada Amir jadi Umar. Anis bima'rifatin. Anis isyarat kepada apa nama? Muannas. At-ta'nis bima'rifah isyarat kepada ta'rif. Jadi jamak wazan fa'il, al-adlu, ta'nis, at-ta'rif, rakib. Itu jamak kepada apa tu? Itu isyarat kepada tarkib. Wazid ujmatan, dah tambah ujmah. Fal wasfu qad kamula. Lepas tu wasfu. Wasfu ni sifat lah. Yang kita sebut tadi cabang kepada apa? Mausuf. Lepas tu ada 8. Wazid tu, wazid dan tambahlah. Wazid itu syarat kepada al-alif wa nun az-zaidatan. Alif dan nun yang ditambah. Boleh? Kita baca sikit lagi. Syair itu dinisbahkan kepada Al-Allamah Ibnu Nahas. Baca tak? An-Nahas. Boleh faham? Kita baca dulu di bawah mukadimah ni, tak ada benda pun lagi ni. Okey, fal jam'u, baru masuk perbahasan yang pertama tentang al-jam'u. Yang mana kita sebut tadi bila jamak, yang kita panggil jamak jamak sirah muntahal jumu', sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu' ni maknanya apa? Muntahal ni penghabisan, jumu' ni jamak lah. Maknanya isim tu ada satu isim kita jamakkan dengan jamak taksir. Selepas kita jamakkan tu kita boleh jamakkan lagi. Selepas kita jamakkan tu kita boleh jamakkan lagi. Sampai mungkin 2 peringkat atau 3 peringkat dah berhenti, stop. Tak boleh dah, kita nak jamakkan kali ke seterusnya. Boleh. Jadi bila dilihat penghabisan jamak tu datang atas wazan mafa'il ataupun mafa'ilu, maka dipanggillah wazan mafa'il ataupun mafa'il itu sebagai sirah binaan muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu'. Sirah jamak, sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu'. Boleh? Jadi fal jam'u syartu an yakuna, tu dah disebut pun. Fal jam'u syartu an yakuna ala sighati multaha al jumu'. Jadi jamak untuk dikatakan ianya sebagai illah kepada mamnu' min as-sarf, hendaklah datang jamak itu atas sirah muntahal jumu', yang tidak ditutup dengan hak di belakangnya. Apa dia sirah muntahal jumu'? Wahia, tu. Dan sirah muntahal jumu' tu ialah siratu mafa'il. Sirah mafa'il atau wazan mafa'il. Nahu contohnya masajida, wadarahima, waghanaima. Tak, jadi semua ni atas wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Yang mana di huruf pertamanya baris atas, huruf yang ketiga ialah alif, dan selepas alif tu ada 2 huruf. Yang mana huruf pertama daripada 2 huruf itu baris bawah. Itu kita sebut wazan mafa'il. Contoh masajid. Masajid. Jadi huruf pertama baris atas. Masajid. Huruf yang ketiga alif. Alif tu selepas sin. Dah, okey, selepas alif tu ada 2 huruf. 2 huruf tu pula, huruf pertama dia baris bawah. Ji. Tu huruf pertama dia, jim tu. Jidu. Tu. Boleh?
Jadi itulah sirah muntahal jumu'. Walaupun takdiran, contoh dawabun, tu. Jadi dawabun ni atas wazan apa? Atas wazan mafa'ilu juga. Cuma secara takdiran, sebab asal kepada dawabun ialah dawabibun. Kemudian diidghamkan, kita belajar dalam saraf. Ba dengan ba tak? Ba pertama dimatikan, dimasukkan dalam ba yang kedua, maka bacalah dawabun. Tu. Jadi walaupun takdiran seperti dawab, maka ijazahnya juga datang atas wazan mafa'il. Kita baca sampai pukul apa? 7.30, 8, 8.30. Sikit lagi lah, 9. Okey. Au mafa'ila. Jadi wahiyya sighatu mafa'il, dan sirah muntahal jumu' itu ya sirah mafa'il atau sirah mafa'ila. Dia mafa'ila. Boleh? Tu. Mana tengok sikit kan syarah. Nahwu contohnya masabiha, mahariba, dananira. Yang ini huruf pertamanya juga baris atas lah, ma, masabiha, ma. Lepas tu huruf pertamanya juga baris atas, kemudian huruf ketiga alif, masa alif, maha alif, dana alif, lepas nun sampai ha tu. Okay, selepas alif tu, kalau tadi ada 2 huruf dan huruf pertama baris bawah, kat sini selepas alif tu ada 3 huruf. Tak, selepas alif tu ada 3 huruf dan huruf yang tengahnya mati. Huruf tengahnya mati. Tu mahari tu, ri, ba. Jadi ya tu mati. Dana ni, ya tu mati. Sebab ya tu ialah huruf yang kedua, mana huruf yang di tengah-tengah antara 3 huruf. Boleh? Okey. Jadi itulah sirah muntahal jumu', ada 2, mafa'il ataupun mafa'ilu. Lepas tu tadi saya ada sebut, sirah muntahal jumu' tu mesti tak ada hak di belakang. Nah, kalau ada hak, maka dia akan jadi munsharih balik. Contoh malaikatun. Malaikah ni atas wazan mafa'il lah. Mafa'ilah. Dia ada ta belakang. Sayaliqah atas wazan mafa'ilah. Ketika itu disebabkan dia ada ta kat belakang, tak, maka dia munsharifkan, disarafkan. Jadi ja'at malaikatun maratu bi malaikatin. Dia boleh terima tanwin, juga boleh terima baris bawah. Jadi syarat untuk sirah muntahal jumu' beramal. Tak beramal, ataupun syarat sirah muntahal jumu' ini untuk dianggap sebagai mamnu' minas sarf ataupun sebagai illah kepada mamnu' minas sarf, pertama mesti datang atas wazan mafa'il ataupun mafa'ilu. Yang kedua mesti tidak ada tak di belakang. Kalau wazan mafa'il ataupun mafa'ilu tapi ada tak, macam malaikah, sayaliqah, ketika itu dia tak jadi mamnu' minas sarf. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. Dan saya sebut, dan illah ini ialah illah yang pertama daripada 2 illah, yang setiap satu daripada 2 illah itu menghalang sarf, iaitu satu isim menerima tanwin dan juga berbaris bawah, dan ianya satu illah yang cover 2 illah. Jadi itulah illah yang pertama lah. Illah yang pertama yang apa? Yang cover 2 illah. Memadai satu penyakit je.
memandai satu penyakit sahaja. Apa penyakit dia? Al-jam'u. Apa penyakit dia? Al-jam'u. Apa al-jam'u? Jamak. Al-jam'u ialah sirah muntahal jumu' lah. Sirah muntahal jumu'. Jadi penyakit dia ialah isim tu datang atas wazan sirah muntahal jumu' iaitu mafa'il dan juga mafa'ilu. Kalau kita nak persoal lagi, kita boleh persoal lah. Kenapa kat sini memadai satu penyakit? Tapi pada isim-isim yang lain, kena dua penyakit. Boleh dimamnu'kan minas sarf. Jawapannya mudah je. Jawapannya mudah. Tadi kita sebut al-mamnu' minas sarf ini. Tak. Kita sebut tadi apa dia? Kita sebut tadi sirah muntahal jumu' ini makna dia ialah muntaha maknanya penghabisan. Al-jumu' ialah jamak. Jadi satu isim tu, saya tak ingat contoh dia. Kalbun. Contohlah kalbun. Kalbun ni anjing. Kalbun jamaknya apa? Ukulubun rasa. Ukulubun jamak kepada kalbun juga. Lepas tu jamakkan lagi kalalibun. Bila dah sampai kepada peringkat kalalibun, kita tak boleh nak jamakkan dah. Jadi, kalau perasan, kalbun ini, dia ada dua jamak. Pertama, ukulubun. Kita tengok balik tu. Yang kedua, kalalibun. Jadi, bila dua jamak, maka dianggap sebagai dua penyakit. Apa penyakit dia? Jamak pertama, lepas tu jamak kedua. Mana dijamakkan kali pertama, itu satu penyakit. Dijamakkan kali kedua, itu dua penyakit. Sebab itulah dikatakan sirah mutal jumuk tu satu penyakit yang cover seolah-olah dua penyakit. Yang taqumu maqamal illatain. Sebab asalnya memang dua penyakit lah. Dua penyakit. Tu. Sebab satu jamak tu, jamak kan cabang. Jadi kalbun asal, mufrad. Uklubun tu dah satu farak, satu illah. Lepas tu dijamakkan lagi, kalalib itu illah yang kedua. Jadi dua lah illahnya sebenarnya. Tu. Boleh? Selesai. Wa amma waznul fi'li fal muradu bihi an yakuna al-ismu ala waznin khas bil fi'li ka shammara bi tashdidil mim wa duriba bil bina'i lil maf'ul wa antalaqa wa nahwihi min al-af'al al-madiyati al-mabdu'ati bi hamzatil wasli. إذا سمي بشيء من ذلك أو يكون في أول زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. Okay, sekarang ni nak terang pula makna wazan fa'il yang menjadi illah kepada satu-satu isim. Wa amma waznul fa'il, dan ada pun wazan fa'il, fal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan wazan fa'il ialah apa dia? An yakuna al-ismu ala waznin khas. Adalah isim itu datang atas wazan yang khusus untuk fa'il. Tu. Jadi perkataan tu isim. Perkataan tu isim. Tapi wazan dia tu tidak ada dalam isim. Malah diambil daripada fa'il. Jadi dalam bahasa Arab ni kita ada wazan yang khusus untuk fa'il, wazan yang khusus untuk isim. Okey. Ada isim yang datang atas wazan fa'il. Satu isim, contoh syammara. Saya namakan anak saya sebagai syammara. Anak yang nombor 3 ni nama dia syammara. Dia syammara ni bila kita tengok dalam wazan isim tak ada. Tengok dalam wazan fa'il, ada. Atau wazan fa'ala. Betul tak? Jadi, syammara itu satu nama orang. Dan dalam masa sama, ianya nama yang mengikut wazan fa'il. Wazan fa'il. Maknanya wazan syammara fa'ala ni tidak ada pada isim. Hanya ada pada fa'il. Cuma dipindahlah. Dia pindah daripada wazan fa'il ke isim. Boleh tak? Sebab tu saya nama anak saya tu, anak saya tu isim lah. Syammara. Bila sebut syammara tu dah jadi isim lah, bukan kekal fa'il tak. Wazan dia tu. Tak, wazan tu wazan fa'il.
Kalau tengok dalam syarah tu, syammara ni nama bagi kuda lah. Tapi tidak ada masalah kita nak sebut sebagai contoh ianya nama anak kita ke siapa-siapa supaya mudah difahami. Okey. Sangkut tadi. Jadi syammara yushammiru tashmiran. Syammara yushammiru tashmiran. Di syammara ni wazan fa'il lah. Okey. Fal muradu bi ayakuna al-ismu ala waznin khas bil fi'li ka syammara bi tasydidil mim. Nama kuda ada kuda kita nak bagi nama dia syammara. Tengok syammara ni dalam wazan isim tak ada, ada dalam wazan fa'il sahaja. Okey, wa duriba, contoh duriba. Bil bina lil maf'ul. Anak saya nanti saya namakan dia duriba. Tak. Boleh? Jadi bila saya bagi nama, mana isim lah, isim. Anak Solah tu isim, Zaidun tu isim, Hazid tu isim, Syahmi tu isim. Jadi duriba isim, nama orang. Tak, cuma bila tengok duriba ni dia ada dalam wazan fa'il. Dalam wazan isim tak ada. Duriba telah dipukul. Bil bina' lil maf'ul, dengan bina' lil maf'ul lah. Wa antalaqa. Anak nombor 5 saya bagi nama intalaqa. Jadi anak nombor 3 nama dia syammara. Anak nombor 4 saya bagi nama apa? Duriba. Anak ke-5 saya bagi nama intalaqa. Wa nahwihi. Syawshaba ke anak ke-6. Anak ke-7 nama dia apa? Ikutlah. Wa nahwi min al-af'al al-madiyah al-mabdu'ati bi hamzatil wasl. Dan selain daripada tu, daripada fa'il-fa'il yang dimulakan dengan hamzah wasal. Istakharaja contoh. Anak ke-8 nama istakharaja. Tak. Okey, semua tu akan jadi mamnu' semua tu akan jadi mamnu' min as-sarf bila idza summiya bi syai'in min dhalik. Bila dinamakan seseorang dengan nama-nama tadi tu. Macam saya sebutlah. Anak nombor 3 saya syammara, anak nombor 4 duriba, anak nombor 5 saya namakan sebagai intalaqa, anak nombor 6 sebagai istakharaja. Tak. Ketika itu kita akan baca begini, jaa istakhraju. Tak boleh baca jaa istakhrajun. Sekalipun itu fa'il. Sekalipun itu isim dan fa'il. Kalau majrur maratu bi istakhraja. Tak boleh baca istakhraji sebab dia jadi mamnu' min as-sarf. Boleh? Au yakunu fi awali ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musharikun lil fi'li. Au ataupun yakunu fi awali ziyadah, ataupun berlaku pada awalnya. Awal apa? Awal fa'al tersebut ziyadah, atau awal isim tersebut ziyadah, penambahan seperti penambahan pada fa'al. Apa dia nak sebut ni? Dia nak sebut makna wazan fa'al yang menjadikan satu-satu isim tu mamnu' min as-sarf ialah yang pertama, wazan fa'al itu tidak ada pada wazan isim. Contoh syammara tadi. Anak saya nama syammara. Cari-cari tidak ada dalam wazan isim. Hanya ada dalam wazan fa'il. Itu satu. Ataupun wazan itu bukanlah wazan yang khusus untuk fa'il. Malah wazan itu wazan yang ada pada isim. Wazan itu ada pada isim. Tak. Cumanya ditambah di awalnya seperti mana penambahan yang ditambah pada fa'il. Tu. Au yakunu fi awali ziyadah. Ataupun pada awalnya ada penambahan. Penambahan seperti penambahan fa'il. Ka ziyadatil fi'li. Wa huwa musharikun lil fi'li. Wa huwa tu mana maksud dia wa ma'atil ka ziyadah, dan bersama-sama dengan ziyadah itu ianya musyarikun lil fi'li fi wazni. Ianya sama dengan fa'il pada sudut wazan. Contoh ka Ahmada
wa yazida wa taghliba wa narjisa. Mudah aja. Mudah. Begini cara dia. Jadi yang dimaksudkan dengan wazan fa'il kita sebut dua lah. Yang pertama apa? Yang pertama seperti syammara. Yang telah saya bagi nama kepada anak saya. Bila kita tengok syammara ni, bila nama ni isim lah. Bagi nama anak ni mana isim. Tapi tengok dalam wazan, tak ada wazan isim yang datang atas wazan syammara. Jumpa kat mana wazan tu? Wazan tu jumpa kat fa'il. Jadi wazan tu khusus untuk fa'il saja, isim tak ada. Atau yang kedua yang dimaksudkan dengan wazan fa'il ialah au yakunu fi awali ziyadah. Wazan yang pada isim tersebut, ada pada isim. Maknanya wazan fa'il semula. Wazan fa'il yang ada pada isim tersebut, wazan fa'il tu ada juga pada isim. Isim. Cumanya kat sini pada awal wazan fa'il itu ditambah satu khususiat fa'il yang lain, iaitu ditambah di hadapannya huruf az-zaidah. Na'aitu tu. Alif, nun, ya, hamzah tu. Na'aitu. Nun, hamzah, ya dengan ta. Boleh? Jadi yang kedua ialah, maksud wazan fa'il yang kedua ialah satu isim yang datang atas wazan fa'il. Bila kita check wazan fa'il tu juga ada dalam wazan isim. Mana wazan tu bukan khusus hanya pada fa'il tak. Juga ada pada wazan isim. Okay. Ketika itu disyaratkan syarat lain untuk jadikan kalimah tu mamnu' minas sarf. Apa? Mesti ada penambahan di hadapan seperti mana penambahan pada fa'il. Daraba kita tambah kat depan nun, nadribu. Kita tambah kat depan ta, tadribu. Kita tambah dekat depan ya, yadribu. Kita tambah kat depan adribu. Jadi isim ni kita tambah benda yang sama kat depan tu. Bila kita tambah benda sama, maka dia menjadi kuat untuk dikatakan telah menyerupai fa'il. Maka bila menyerupai fa'il, dia ambil hukum fa'il lah. Tak boleh terima baris bawah dan juga tak boleh terima tanwin. Contohnya apa? Ka'ahmada. Boleh? Ahmada. Jadi Ahmada ni wa yazida wa taghliba wa narjisa. Ni kena tengok baliklah. Ala kulli hal kita sebut Ahmada wa yazid atau wazan ni taghliba wa narjisa. Dia itu wazan dia isim dan ada dalam wazan isim wazan begitu. Wazan af'ala, wazan yazida, wazan taghliba tu ada dalam isim. Dalam masa sama kat sini apa? Mesti kita tambahkan di hadapannya huruf-huruf yang kita tambah pada fa'il. Contoh pada Ahmada tambah hamzah kat depan. Yazid tambah ya kat depan. Taghliba tambah ta kat depan. Narjisa tambah nun di hadapan. Boleh? Okey. Al-alan tu kita sebut teruslah. Wazan fa'il ni dia merupakan satu illah yang mesti bergabung dengan illah yang lain. Barulah dianggap sebagai mamnu' minas sarf. Jadi soalan kita, syammara, duriba, intalaqa, ataupun ahmada, yazida, taghliba wa narjisa ni. Satu illah dia tu wazan fa'il. Satu illah lagi, yang mana wazan fa'il tu kembali kepada illah lafziyah. Satu illah lagi bagi perkataan-perkataan ni sehingga dijadikan mamnu' minas sarf ialah ianya alam. Ianya alam, alamiah, nama. Jadi syammara tu nama orang, duriba nama orang, intalaqa nama orang, ahmada, yazida, taghliba, narjisa tu semua kita letak nama bagi seseorang. Oleh sebab itu dia jadi mamnu' minas sarf. Sebab terhimpun padanya dua penyakit. Penyakit pertama ialah wazan fa'il. Penyakit kedua ialah ianya alamiyah. Wa ammal adlu, kita baca wa ammal adlu lepas tu kita berhenti.
Wa ammal adlu, adapun al-adlu, apa al-adlu ni? Fahuwa khurujul lismi, maka ianya membawa maksud keluarnya isim an sighatihil asliyah, daripada sirah yang asal bagi isim. Imma tahqiqan, sama ada keluar isim tersebut daripada wazan asal bagi isim secara tahqiqan, secara apa? Tahqiqan, ataupun takdiran, mula-mula dia sebut yang tahqiqan dulu. Ka'uhada wa mauhada. Ini uhada maknanya satu persatu. Mauhada pun satu persatu. Baca dia mauhada. Wa thuna'a, dua per dua. Wa masna juga 2 per 2. Sulasa 3 Maslasa 3 Ruba'a 4 Marba'a juga 4. Wa hakaza ila al-'asharah, dan begitulah kamu katakan sehinggalah nombor 10. Maknanya apa? Contoh kalau kita buat nombor 5. Kita sebut khumasa wa makhmasa. Betul? Khumasa wa makhmasa. Kalau 6, sudasa wa masdasa. Tak. Kalau 7, suba'a wa masba'a. Maksud dia apa suba'a masba'a ni? 7. Maksudnya kalau masuk rumah tu 7 orang. Kena vaksin. 7 orang masuk bangunan, kena vaksin. Lepas tu 7 orang pula yang lain masuk, kena vaksin. Lepas tu 7 orang lain pula masuk, kena vaksin. Lepas tu begitulah seterusnya. Itu makna ruba'a, suba'a masba'a tu. Sampailah ke 10. Fa'innaha, maka sesungguhnya lafaz-lafaz itu yang telah kita sebut tadi. Apa dia lafaz tersebut? Tadilah. Uhada, mauhada, thuna'a, masna, sulasa, maslasa, wa ruba'a, wa marba'a. Sampai ke 10 tu. Lafaz-lafaz itu ma'dulatun, diubah. Diubah an alfazil adadil usul, daripada lafaz-lafaz nombor yang usul. Daripada wahid, isnan, salasah tu. Tak, diubah menjadi uhada, mauhada. Fa inna ma'dulatun an alfazil adadil usul mukarraratan, diubah daripada lafaz-lafaz nombor yang asal yang berulang-ulang. Boleh. Contoh fa aslu ja'al qaumu wahada, maka asal bagi ja'al qaumu wahada tu diubah daripada apa? Ja'u wahidan, itu asal dia. Jadi uhada diubah daripada lafaz adat yang usul. Usul tu mana 1, 2, 3, 4 tu lah. Yang mana lafaz 1, 2, 3, 4 tu berulang-ulang. Mana wahidan, satu persatu. Daripada sebut wahidan diubah jadi uhada. Jadi makna sama. Dia tak jadi lari makna sama. Cuma diubah sahaja. Jadi asal kita sebut ja'u wahidan, mereka datang satu persatu. Dakhalu al-masjidah wahidan. Mereka masuk masjid satu persatu. Kita sebut dakhalal muslimuna al-masjidah uhada. Mana seorang. SOP apa bagai tu. Tak. Wa qadha aslu mauhada, begitu juga mauhada. Asalnya ialah ja'u wahidan, satu persatu. Maka kita ubah jadi ja'u mauhada. Wa aslu ja'al qaumu masna, asal kepada ja'al qaumu masna ialah ja'u isnain, dua. Tak, hal lah tu, hal. Sebab tu jadi mansub tu. Tak baca isnan, baca isnaini. Mereka datang dalam keadaan berdua. Wa kadzal baqi. Contohnya apa? Ja'al qaumu ruba'a ataupun marba'a. Asalnya apa? Asalnya ialah ja'al qaumu apa dia? Arba'atan. Ja'al qaumu arba'atan. Empat. Dan begitulah seterusnya. Wa imma takdiran. Jadi perubahan yang kita telah bincang ni secara tahqiq. Sebab apa? Daripada ja'u wahidan diubah uhada, mauhada. Jelas perubahan tu.
Tak, dia ada asal, dia ada perubahan. Masna, ja'al qawmu masna. Ataupun suna'a. Betul? Salah pula. Diubah jadi daripada perkataan ja'al qawmu isnaini diubah jadi ja'al qawmu masna ataupun ja'al qawmu suna'a. Jadi jelas tu perubahan tu. Okey, sekarang ni perubahan secara takdiran. Secara takdiran. Apa perubahan secara takdiran? Mudah ya. Mudah belaka dalam belajar ni, tak ada yang susah. Semua mudah. Tu. Gini cerita dia. Ulama nahwu ni bila dia kaji bahasa Arab ni, dia tengok ada beberapa kalimah yang mamnu' min as-sarf. Yang apa? Yang mamnu' min as-sarf. Dan kaedah mereka nak jadi mamnu' min as-sarf ni mesti ada dua penyakit. Dua illah. Sebab tu kita sebut tadi yang illatun qamat maqamat illatain pun, contoh sirah muntahal jumu' asalnya dua illah, jamak. Pertama jamak kedua, jadi dua jamak, dua farak, dua illah. Tak, jadi mesti ada dua illah. Tapi bila tengok kalimah-kalimah ni, Umar, kenapa orang dulu, mana orang Arab dulu yang fasih baca ja'a Umaru, tak baca ja'a Umarun? Kenapa mereka baca maratu bi Umara, tak baca maratu bi Umarin? Tak. Jadi dibaca dengan mamnu' min as-sarf, tak boleh terima tanwin, tak boleh terima baris bawah. Jadi ulama nahwu ni tengok, tak kena ni. Tak, kaedah kita tu pun bukan saya saja duduk tepi jalan, tak, sambil renung, bewok ke, renung, beruk ke, tiba-tiba keluar kaedah. Tak, dia ada sistem dia lah. Tak, jadi kaedah kita dah buat. Kaedah kita sebut, nak jadi mamnu' min as-sarf mesti ada dua illah. Sekarang ni kita dapati daripada Umar, ini satu illah sahaja. Umar ni, sebab apa dia mamnu' min as-sarf? Tengok. Dia ni sebab dia alam nama orang je. Mana satu lagi? Illah dia. Zufar. Zuhal. Tak. Kenapa mamnu' min as-sarf? Sebab alam. Satu lagi apa? Tak jumpa cari. Bila tak jumpa cari tu mereka reka. Mereka katakan, Umar asalnya Amir daripada isim fa'il. Zufar daripada Zafir daripada isim fa'il. Tak. Maka isim fa'il ni lebih umum. Yang umum tu asal lah kepada yang khusus. Tak. Sebab apa umum? Contoh saya sebut Amir. Amir ni orang yang mengimarahkan. Saya pergi masjid, saya mengimarahkan masjid. Saya Amir. Zaid Amir, Abu Amir, semua pakai Amir belaka sebab apa? Masing-masing mengimarahkan masjid ataupun mengimarahkan tanah dan sebagainya. Tapi bila tukar kepada Umar, dia akan jadi khusus. Seorang tu Umar. Tak? Bila khusus, maka ia cabang kepada umum. Jadi, ilah tu farak, cabang. Tak? Jadi mereka tak ada idea. Bukan tak ada idea lah. Maknanya tak nak batalkan kaedah. Takkan semua ilah, semua mamnu' min as-sarf ada dua ilah. Tiba-tiba ni ada satu ilah. Kita sebut tak. Kita buat kat sini ilah yang muqaddarah. Ataupun kita letak satu ilah lain. Tak? Kita panggil al-adlu. Al-adlu. Jadi kat sini al-adlu tu secara takdirannya lah. Sebab apa? Asal dia tak ada. Asalnya, perkataan asal dia tak ada. Contoh macam tadi, wahidan. Jelaslah ada wahidan tu. Kemudian jadi mauhada. Wahada. Kat sini asalnya memang tidak ada Zafir tu. Memang Zuhal tu lah. Memang Zufar. Memang Umar. Tidak ada Amir. Tapi mereka buat juga untuk meraihkan kaedah mereka yang telah mereka cipta. Apa dia? Nak jadi mamnu' min as-sarf mesti ada dua illah. Jadi dimasukkan satu illah lagi, ilah al-adlu gitu. Boleh tak? Tu. Dalam bahasa Arab ada jenis lagu tu lah. Ada jenis lagu tu. Wa imma taqdiran. Sebab nak jaga kaedah. Wa imma taqdiran. Dia bukan Quran ni Jadi tak ada masalah lah direka dibentuk kaedah tu dengan sistem yang molek. Okey, wa imma taqdiran, jadi tadi disebut apa tadi? Wa amal adlu, baca sebelum, wa amal adlu fa huwa khurujul ismi an sighatil asliyah imma tahqiqan. Adapun adlu itu ialah keluarnya isim daripada sirah asalnya, dan keluarnya isim daripada sirah asalnya kita sebut sama ada tahqiqan ataupun takdiran. Takdiran contohnya apa? Kal a'lam, seperti nama-nama allati ala wazni fu'al. Nama-nama yang datang atas wazan fu'al.
fu'alin ka umara wa zufara wa zuhala. Itu nama tu. Datang atas wazan fu'al. Umar, Zufar, Zuhal. Fa innaha, maka sesungguhnya nama-nama ni Umar, Zufar, Zuhal tu lamma sumi'at mamnu'atan min as-sarf. Didengar daripada Arab mamnu' min as-sarf. Dan mereka tak baca tanwin. Mereka tak baca bagi bawah. Walaysa fiha illatun zahirah ghairul alamiyah. Sedangkan tidak ada padanya illah yang jelas selain daripada alam, alamiah. Selain daripada nama. Qaddaru, maka mereka ulama nahwu fiha al-adla, mereka takdirkan ada juga perubahan lain, illah lain iaitu al-adla. Maka dia sebut wa annaha ma'dulatun an Amir. Ianya ma'dulah diubah daripada Amir menjadi Umar. Zafir menjadi Zufar. Zahil menjadi Zuhal. Dan kita sebut tadi bila ianya Amir isim fa'il dia lebih umum. Bila umum dia apa? Asal kepada khusus. Bila sebut Umar seorang tu je, maka dia khusus. Khusus cabang kepada umum. Putar-putar ayat tu harap di apa tu? Harap fahamlah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Boleh? Berhentilah. Nanti kita sambung wa amma at-ta'anis fa huwa ala salasati aqsam. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Ada soalan? Ulang kaji lah, jangan tak ulang kaji. Ambil lah masa, curilah masa. Sebelum tidur ke, petang-petang ke. Boleh? Ustaz, untuk tahqiqi tadi, ilah yang kedua, alam juga ke? Ilah yang pertama apa dia? Al-adlu. Ilah yang kedua je. Takut dia jawapan dia. Kalau macam Omar tu jelas lah tak? Mana tadi? Saya tengok sekejap. Kalau tak silap saya, alam juga. Alam. Sebab dia dua je. Dia ada 9 ilah kan? Dia ada 9 ilah. Dan setiap daripada 9 ni, ini yang tak termasuk yang satu qamah-maqamah ilatan tu lah. Setiap daripada 9 ni, dia mesti bergabung sama ada dengan alamiyah ataupun dengan wasfiyah, dengan sifat. Jadi kat sini rasanya dia bergabung dengan alamiyah. Nama. Dia gabung dengan alamiyah. Mungkin dalam kitab Kawakib disebut. Alamiyah macam mana Ustaz? Kita sebut maslasa ni dah jadi alam nama bagi satu makna iaitu salasah. Boleh. Contoh masna, ianya dah jadi alam, dah jadi satu nama untuk isnain gitu. Jadi alam lah, himpun benarnya alamiyah. Dan juga satu lagi apa dia? Al-adlu. Tu tak sebut dalam ni. Allahu alam. Saya ingat begitulah. Kalau nak tahqiq balik kena tengok dalam Kawakib Durriyah. Saya nak tengok. Saya boleh ambil kejap. Sekejap. Siapa yang ada urusan boleh keluar lah. Saya nak tengok sekejap.
Kakak mana? Okey, semua. Hmm. Alamiah dah, alamiah. Alamiah. Kalau ada alamiah dengan cara yang saya terang tadi lah. Boleh? Lepas tu dalam kawakib ni dia sebut contoh-contoh yang lain bagi tahqiqan tu. Banyak juga. Tu. Wallahualam. Cukup sekadar tu, insyaAllah kita bertemu lagi pada hari esok bersama kitab Al-Yaqutun Nafis. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.